dalam juga Kak Sal bermula di TDC hanya dengan satu produk iaitu C2 Joy. Jadi seronoklah nak cerita produk anak sulung dalam keluarga TDC Jadi kita akan bermula. Terima kasih kepada yang dapat hadir. Sesungguhnya anda orang yang sangat hebat. Sebab hebat orang lain sibuk yang hal masing-masing, macam-macam alasan, tetapi anda menghadirkan diri dalam Zoom meeting ini dan anda di antara orang-orang yang terpilih. Dan semoga Allah memberi kita ilmu yang banyak yang bermanfaat hari ini yang boleh kita sampaikan di luar sana untuk kita berkongsi kebaikan produk C2 Joy. Sebab memang dah terbukti C2 Joy ramai dapat membantu orang-orang di luar sana yang ada masalah ke tak ada masalah, kita boleh bantu masalah kesihatan dan masalah poket. Okey. Apa itu C2 Joy? Nombor satu, orang tak tahu apa nama C2 Joy. Okey, C2 Joy, C yang pertama adalah kolesterol. C yang kedua adalah kalsium. Joy itu apa? Enjoy. Sebab dah sihat badan dan sihat poket, enjoy lah. Okay. Kalau Kak Sal suka bercerita kolesterol. Okay, kolesterol ni hanya ada kolesterol ni hanya ada dalam 0 hingga 48 jam saja. Itu kita kena kenal pasti. Jika lebih daripada 48 jam sudah tidak mengandungi kolesterol, dia adalah susu biasa sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ada grade daripada 0 hingga 48 jam, ada grade-grade dia. Grade A hingga D. 6 jam pertama tu adalah grade A. Jadi kita C2 Joy kita adalah grade A. Itu kita kena tekankan bila kita berjumpa dengan prospek kita, kawan kita untuk memperkenalkan C2 Joy ini. Kalsium. Kalsium kita pun bukan sembarangan. Dia dari Tukar D7. Nanti Kak Sal akan detailkan lagi. Jadi seterusnya Kak Sal akan sekejap ya. Tak jalan pula dia punya apa ni? Dek. Okey, seterusnya apa itu kolesterol? Okey, kolesterol terlindung pula ni. Dek, terlindung dek. Kakak aku terlindung je. Ayat. Gambar-gambar orang aku terlindung ayat tu. Sorry ya, minta maaf. Okey, sebab gangguan. Okey. Apa itu kolesterol? Okey, kolesterol adalah makanan kesihatan pilihan utama yang dianugerahi alam. Itu yang sangat penting. Bukan yang dibuat-buat, bukan yang dicipta-cipta. Ia adalah anugerah alam. Anugerah alam dari ilahi. Okey. Tak pernah lagi kita dengar orang berjaya buat susu. Orang saintis boleh cipta susu. Yang kita tahu adalah anugerah dari Allah secara semula jadi. Okay. Kolesterol juga merupakan cairan prasusu yang dihasilkan oleh mamalia selepas melahirkan anak sehingga 6 jam. Di mana kita punya kolesterol adalah 6 jam pertama ataupun grade A yang Kak Sal cakap tadi.
Jadi bukan sebarang susu. Sebab contohnya, kita pergi jemputan kenduri. Ada jemputan dari pukul 12 hingga 4 petang. Jika kita pergi pukul 12, maknanya makanan banyak penuh dihidangkan. Masa tu penuh kan, teratur. Jadi begitulah bezanya kolesterol di awal. 6 jam pertama tadi maknanya khasiat dia penuh. Bila kita pergi kenduri pukul 2 petang, dia dah makin kurang hidangan. Lauk-lauk pauk dah semakin berkurang. Pergi pukul 3 lagi kurang. Pukul 4 mungkin dah habis. Begitu juga kolesterol. Jadi kolesterol 6 jam pertama adalah yang terbaik sekali, grade A. Okay. Hidang pertama yang lengkap kepada bayi, ia boleh membantu mempengaruhi kesihatan yang berpanjangan. Itu sebab kenapa kita lahir-lahir kan anak bila di hospital doktor cepat-cepat suruh kita susukan bayi kita untuk memberi susu awal yang berwarna kekuning-kuningan tersebut kepada bayi kita. Sebab apa? Kolesterol dan susu awal tadi akan menguatkan imunisasi bayi kita, menyebabkan bayi kita ini akan sukar dijangkiti oleh penyakit bersukar demam, makna imunisasi dia kuatlah, ya. Jadi sebab itu salah satu petanda. Dan tak ada lagi orang lahir-lahir dihidangkan benda lain selain daripada susu. Itulah minuman pertama kita setelah kita dilahirkan. Okey. Contohnya menurut Dr. John F. Biller, kesan kolesterol bovin adalah 100 kali lebih tinggi daripada kolesterol manusia. Memang terbukti. Nanti saya akan tunjuk hasil uji kaji yang dijalankan di UPM, iaitu Dr. Sidah. Apa yang Dr. John cakap ni. Itu sebabnya kalau kita dah dewasa ni, takkan kita nak dapat pada ibu lagi kan. Hanya bayi saja. Bayi pun hingga 2 tahun saja. Yang pertama tu pun sekejap saja. Yang susu awal tu. Jadi cara mana kita nak dapatkan? Allah anugerahkan susu di lembu untuk kita seluruh manusia di muka bumi ini. Jenis makan yang terbaik dikaji di seluruh dunia atas sebab kelebihan dan keberkesanannya. Ini pun dah terbukti juga. Lebih 8,000 laporan kajian telah dijalankan. Lebih 400 laporan ujian klinikal telah dijalankan. Kita tengok seterusnya. Apa kata doktor tentang kolesterol? Kita tengok. Dr. Daniel, diorang ni ada keluarkan jurnal dia orang sendiri, hasil kajian dia orang berkaitan kolesterol. Begitu hebatnya kolesterol, ya. Okey, contohnya Dr. Daniel G. Clark bercakap, kolesterol memperbaiki sistem imunisasi badan, membasmi virus dan bakteria, mempercepat proses penyembuhan sel-sel badan manusia, membakar lemak badan yang berlebihan, meningkatkan kekuatan tulang dan otot, memperlambat proses penuaan dan awet muda. Tengok tu. Punyalah hebatnya kolesterol, ya, yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia. Okay. Seterusnya Dr. Bernard Jensen pula kata, kolesterol mempunyai peranan sifat terapi yang penting dalam penyakit AIDS. Ini kalau ikut doktor-doktor perubatan cakap, AIDS tak ada ubat kan. Tapi kat tengok kat sini, terang-terang dia cakap, sifat terapi yang penting dalam AIDS, kanser, penyakit berkaitan jantung, kencing manis, penyakit autoimun, alergik kudis, gout, sesama dan lain. Kolesterol terdapat bahan antioksidan dan ianya bersifat anti keradangan yang juga merupakan satu sumber mustahak untuk vitamin, mineral, enzim dan asid amino. Begitu lengkap sekali. Itu sebab disebut susu adalah makanan paling lengkap dan paling seimbang. Okey. Apa kata Dr. Zoltan pula? Kolesterol terbukti dan merupakan salah satu pemakanan yang terbaik dalam melawan penyakit autoimun, kanser dan pelbagai penyakit yang tidak dapat diubati. Wow, dahsyat tau. Ianya adalah asli
tidak boleh direka cipta dan bebas daripada segala kesan sampingan, merupakan alternatif kepada beratus jenis ubat kimia dan bagi saya ia seharusnya diamalkan. Itu sebab kalau doktor-doktor hospital kita ni cakap benda-benda ni, susu ni, tunjuk ni. Dr. Zoltan cakap apa ni? Sebab kita nak ajak orang kembali kepada fitrah. Hari ini kenapa orang ramai sakit? Sebab melawan fitrah. Okay. Apa Dr. Damon pula cakap? Setiap hari temu janji dengan pesakit, saya mendapati ramai pesakit mengalami masalah kesihatan sebab kelemahan sistem imunisasi. Sistem imunisasi lagi. Badan mereka yang disebabkan sama ada kecederaan fizikal, bahan kimia atau pemakanan dan juga emosi yang tidak stabil. Kajian mengatakan kolesterol adalah sangat berkesan dalam meningkatkan sistem imunisasi badan, di mana sebenarnya badan manusia sudah diciptakan untuk menyembuhkan diri sendiri dengan sistem tersebut. Begitu hebatnya ciptaan Allah ini, dan nak bagi kita jalan penyelesaian, tapi orang selalu cari penyelesaian yang bertentangan, yang menyebabkan bertambah lagi penyakit yang ada. Okay, seterusnya kita tengok pula bagaimana tentang kolesterol ni. Strategik kerjasama strategik TDC dengan UPM melalui penyelidikan dan pembangunan R&D dan hasil terbitan pelajar Yusif Wazah PhD berkenaan kebaikan. Dia kaji susu kambing, tapi sebenarnya dia dalam ni dia cek kita punya kolesterol daripada C2 Joy. Hasil kajian dia 3 jenis susu. Banyak orang tak tahu, dia ingat susu ni sama-sama je, semua sama. Tidak ya. Susu ada 3 jenis. Yang kita pasarkan adalah kolesterol. Bukan kolesterol ya, jangan salah sebut. Kolesterol. Kolesterol adalah makanan semula jadi yang pertama untuk bayi. Tak kiralah manusia atau binatang pun minum susu daripada ibunya. Susu kolesterol adalah susu yang dirembeskan semasa awal kelahiran, 1 hingga 2 hari selepas hari kelahiran. Itu kata 48 jam tadi. Susu kolesterol mengandungi tinggi protein dan rendah lemak. Itu yang bestnya. Kolesterol mudah dicernakan di dalam sistem penghadaman bayi demi memastikan bayi mendapat zat yang mencukupi. Sebab dia sangat halus, mudah dihadam. Itu yang sesuai untuk semua usia lah, senang cakap, bukan bayi saja. Kolesterol berperanan dalam meningkatkan tahap imunisasi bayi kerana mengandungi antibodi untuk melawan jangkitan. Itu kehebatan kolesterol. Okey, seterusnya selepas kolesterol kita panggil formik. Formik ni susu yang dirembes kepada awal waktu penyusuan selepas badan menghasilkan susu kolesterol. Maknanya selepas habis kolesterol dia ada susu yang ni. Okay, mengandung rendah lemak dan tinggi karbohidrat, protein dan vitamin. Warna susu formik adalah sedikit kebiruan. Okey, seterusnya dia akan hadir pula susu hint milk. Susu yang dirembeskan selepas susu formik, mengandungi tinggi kalori dan tinggi lemak. Ini yang bahaya, tinggi lemak kan. Warna susu hint milk lebih pekat berbanding susu formik dengan kuantiti yang sedikit. Susu hint milk penting untuk pembesaran bayi. Jadi sebenarnya penting juga, tapi untuk khasiat yang tinggi adalah kita kolesterol. Dan seterusnya, kita tengok hasil kajian Dr. Rashidah tentang 4 jenis susu. Iaitu komponen kolesterol ya. Kita tengok lembu bovin. Lembu bovin, susu kolesterol daripada bovin, iaitu daripada lembu bovin di New Zealand. Kita tengok kandungan fat dia 6.7, protein dia 14.9, dia semua kandungan ada sehinggalah lactoferrin. Kita tengok dia kerbau, buffalo. Buffalo dia hanya ada sampai fat, protein and lactose. Bahagian IgG, IG2, IgA, IgM, lactoferrin tiada.
Itu untuk kolesterol kerbau. Okey, kolesterol kambing pula. Kambing pun hanya ada fat, protein dan laktos saja, pun sama macam kerbau. Dia tidak mengandung IgG, Ig2, IgA, IgM dan lactoferrin. Kita nampak kat situ dengan jelas sekali hasil kajian. Malahan lebih kurang pula dari kerbau. Kerbau tadi kita tengok 7.6 hingga 11.3. Dia punya kandungan fat, protein dia 4.3, dia 3.4. Kita tengok dia menurunkan. Okey, untuk kita manusia, human cholesterol, untuk ibu-ibu kan, kita tengok dia pun mengandungi hanya 3 fat, protein dan laktos juga, tetapi tidak juga IgG1, IgG2, IgA, IgM, lactoferrin pun tak ada. Tetapi sudah cukup juga untuk memberi imunisasi kepada bayi. Itu sebab bayi kita sihat. Bayangkan kita tengok kat sini lembu bovin kandungan dia, itu sebab lembu bovin mengandungi 82% imunoglobulin dia. Kalau ibu hanya 2%. Jadi memang kita dewasa boleh ambil lah. Kalau tidak, kita nak ambil daripada mana lagi kan? Dari lembu bovin yang terbaik. Iaitu susu kolesterol C2 Joy. Senang, tak payah pergi perah-perah dah, tak pergi import-import dah. Kita join ahli, beli, minum. Kan? Okey, kata kunci pertama, nutrisi. Kata kunci pertama, nutrisi. Tulis ya. Kata kunci pertama, nutrisi. Akak tengok dulu komen sekejap. Dah tulis ya. Okay, seterusnya. Ish. Dia tak gerak balik ini yang jadi masalah. Okey. Faktor kolesterol. Okey. Faktor pertama adalah imunisasi. Kita tahu dah imunisasi tadi dia menguatkan antibody kita melawan daripada penyakit, bakteria, virus apa semua. Faktor kedua adalah pertumbuhan. Dan faktor seterusnya adalah nutrisi. Dan faktor terpenting juga adalah kalsium. Okay, kita akan huraikan apa itu faktor imunisasi. Faktor imunisasi, sistem imunisasi adalah anugerah yang bertindak secara semula jadi sebagai doktor terbaik di dunia. Dia bertindak dalam badan kita sendiri tanpa kita nampak. Melindungi tubuh dari virus, bakteria, pembawa penyakit. Melawan organisma asing seperti bakteria jahat, virus dan parasit yang masuk ke dalam badan kita. Dia ada lapisan demi lapisan untuk askar-askar ini menahan daripada masuk terus ke dalam badan kita. Menghapuskan rantaian dan sel yang mati ataupun rosak untuk proses pemulihan. Mengenal pasti dan menghapus sel-sel yang sihat. Ini yang kehebatan yang dihasilkan oleh imunisasi yang ada dalam susu C2 Joy. Seterusnya, imunisasi ini komponen yang menguatkan sistem imun, iaitu antibody, immunoglobulin yang saya cakap tadi. Immunoglobulin kalau dalam ibu ada 2% saja, tetapi dalam susu C2 Joy mengandung 86%. Antibody immunoglobulin bovin kolesterol mengandung kesemua immunoglobulin yang terdapat dalam manusia, iaitu IgG, IgA, IgM, IgE dan IgG.
Itu sebab kenapa masa pandemik, masa itulah Dr. Nur Hisham asyik sebut benda ni. Dan masa itu juga kita saksikan diri dan melalui tangan Kak Sal juga, susu ni sangat membantu kepada orang yang terkena virus COVID. Bila kita supply kepada orang luar minum, kadar penyembuhan yang sangat cepat. Sebab kebaikan tadi IgG. Okay, IgG kandungan embulin terbanyak ditemui pada kolostrum lembu, membantu menetralkan virus, bakteria dan toksin. Hebatnya IgG. Okey. Dan juga mengandungi IgA, antibodi membantu pernafasan dan pencernaan, dan ia memainkan peranan penting dalam kekebalan lendir. Sebab orang yang kena COVID, memang dia akan ganggu, yang utama adalah pernafasan. Jadi IgA yang ada dalam susu dia sangat membantu melegakan masalah pernafasan diorang. Dan menaikkan oksigen di dalam paru-paru dia supaya dia mudah bernafas. Okey. Dan seterusnya mengandungi IgM, antibodi utama dalam melawan dan menghancurkan virus dan bakteria. Yang tadi dah menahan, yang ini dia masuk juga, dia hancurkan pula. Dia ada lapisan demi lapisan menunggu askar, ada pintu-pintu je, lapisan-lapisan menunggu untuk menyahkan bakteria virus yang masuk ke dalam badan kita. IgE, antibodi yang paling kuat melawan menghapuskan virus. Kan lengkap tu dalam kita punya produk. IgD, antibodi yang paling efektif dalam membunuh virus. Menghapus, membunuh, jadi lengkaplah kerja dia dalam badan kita. Dengan hanya satu produk kita telan, dia buat kerja macam-macam. Dan askar dia beratur dah untuk membantu badan kita terus kuat. Okay, seterusnya, faktor imunisasi ini juga komponen yang menguatkan sistem imun. Apa itu yang kedua? Lactoferrin. Protein berperanan sebagai antivirus. Memang kerja dia je. Susu ni, dia melawan virus, bakteria, antibakteria, antiviral, anti radang yang kuat. Membantu menghalang pembiakan bakteria. Maknanya dia halang je daripada terus membiak. Jangan begitu banyak. Okay. Polypeptide, kaya prolin. Ini membantu sistem antibodi dalam keadaan stabil, mengatur antibodi sistem imun badan dan mencegah penyakit gangguan autoimun akibat sistem imun yang berlebihan. Ini bagi balance, supaya jangan terlebih terkurangan. Okey, oligopolisacharida mengelakkan bakteria dari memasuki lapisan lendir badan. Sebab itu dah lagi dalam dia masuk kan. Jadi menyebabkan nanti itu yang pernafasan semakin teruklah, kan. Jadi semua lapisan demi lapisan. Limfokin menahan tindak balas sistem antibodi manusia. Dahsyat betul ya, kelebihan kita punya kolesterol. Begitu hebat sekali dia punya sistem yang ada dalam kolesterol yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia. Kata kunci kedua, kekuatan. Kekuatan. Tolong tulis ya, kekuatan. Kata kunci kedua. Okey, seterusnya kita akan cerita faktor pertumbuhan. Okey, faktor pertumbuhan, growing factor ni, transforming growth factor, menguatkan tulang, sendi dan membantu penyembuhan luka yang lebih cepat. Dia ni kita panggil FGS, TGFA dan B, IGF1, IGF2. Itulah dia punya nama-nama dia. Menguatkan tulang dan sendi. Okey, sebab salah satu pun sebab Kak Sal dulu pun ada masalah sendi juga ya. Dan ada masalah urat saraf. Jadi alhamdulillah
memang terbantu dengan susu C7 ini. Begitu juga luka. Kak Sah kalau luka saja terus ambil susu, bancuh sikit, sapu di tempat luka, dia cepat bercantum dan cepat sembuh. Memang sangat-sangat terbukti. Kena air panas, minyak panas pun sama. Cepat-cepat sapukan atau rendamkan. InsyaAllah. Parut pun tak ada. Okey. Apa lagi yang faktor pertumbuhannya? Insulin like growth factor. IGF 1 dan 2. Membantu menurunkan kandungan gula dalam darah. Membantu menurunkan kadar kolesterol dan bakar lemak. Okey. Orang yang ada masalah kencing manis. Sangat-sangat sesuai. Kolesterol. Contohnya Kak Sah dulu pernah ada kolesterol 6.9 masa sebelum mengambil susu C7. Hanya Kak Sah tak ada ambil apa produk apa ubat untuk menurunkan kolesterol tersebut, hanya nak ambil tahu. Kak Sah ni suka cek. Jadi setelah Kak Sah mencuba sekotak sebulan lebih kurang, Kak Sah tiba-tiba nak pergi cek kembali. Masya Allah, memang turun. Dia turun 4.6 dan sehingga kini dia tinggal 3.6 sahaja. Itu yang bestnya. Secara semula jadi, bukan makan ubat. Ubat ni ada kesan sampingan. Kak Sah tak suka makan ubat hospital sebenarnya. Kalau boleh nak elak sangat. Okey, satu lagi platelet derived growth factor PDGF, generasi sel, menolong perkembangan sel neuron. Okey, menolong mengembangkan sel neuron ni. Ada dua testimoni yang Kak Sah pernah ternampak. Satu, seorang pakcik berusia 93 tahun yang duduk atas kursi roda, yang sudah banyak kehilangan ingatan ataupun kita panggil apa, Alzheimer. Jadi anak dia ni bagi dia minum C7 hanya untuk bagi dia tambah sihat, rasa badan kuat sikit. Tetapi apa yang terjadi, anak dia cakap hasil daripada ayah dia minum, apa yang dia tak ingat perkara yang lama, tiba-tiba dia ingat balik. Itu untuk kesan kepada otak, ingatan kepada orang tua. Okey, kesan yang kedua kepada seorang budak sekolah lelaki, kata silap berlaku di Negeri Sembilan. Pengakuan dia selepas ibu dia bekalkan dia dengan susu C7, minum setiap hari. Apa yang berlaku bila cikgu mengajar di hadapan, tanpa dia menulis catatan, dia boleh deliver semua ilmu-ilmu, poin-poin yang cikgu bagi, dia boleh ingat semua, dia kata. Itu pengakuan dia. Seorang budak lelaki, rasanya dia 4 atau 5 macam itulah. Itu maknanya bagus untuk sel-sel otak kita. Jadi kalau kita bagi ke anak kita, kalau anak kita ni cerdik, dah ada dah C7 ni, dah lengkap semua. Bagi je minum. Sebab kita punya susu ni bukan ubat, bukan suplemen. Boleh diminum oleh semua usia. Okey. Seterusnya, epidermal growth factor. Okey. Membantu menyihat dan menghanjarkan kulit, membantu membaiki tisu-tisu. Okey. Menyihatkan kulit. Mestilah sebabnya kita tengok sendiri pengamal-pengamal dalam kita punya ahli-ahli TDC, dia orang kita tengok umur dah lanjut, tapi tengok kulit cantik, anjal, awet muda. Betul tak? Kan? Kita tengok dengan mata kepala sendiri. Memang kita akui benda tu depan mata kita, boleh tengok dari luar dah nampak. Dan sebab dia membaiki tisu, menganjarkan kulit tadi. Okey, seterusnya human growth hormone, HGH, membantu melambatkan proses penuaan. Sekali lagi, membantu mengatur pertumbuhan dengan memperkuat daya tahan tubuh. Jadi memang untuk awet muda lah.
Jadi kawan kita akan tegur sendiri. Kita ni nampak lebih muda daripada usia. Kadang-kadang tu memeranjatkan juga umur yang dia teka, umur kita tu turun 10 hingga 15 tahun. Kan hebat kan, seronok kan. Bila orang kata kita nampak muda. Sebab faktor pertumbuhan sangat membantu dalam pembaikan dan penyembuhan otot, kulit dan sel-sel tisu yang lama. Ia juga merangsang proses pembakaran lemak dan membantu dalam penyembuhan luka kulit manusia serta awet muda. Kan? Best kan? Sangat best. Jadi tak perlu kita tercari-cari nak cari produk untuk awet muda, nak tepek sana, tepek sini, makan itu, makan atur vitamin banyak-banyak. Sampai sekali ngap satu genggam lah jadi kesan samping kepada kita. Kita nak yang semula jadi, tanpa pengawet, tanpa bahan tiruan. Kita dah ada Situ Joy, kita dah ada produk-produk nutrisi yang hebat-hebat. Seterusnya, faktor seterusnya adalah nutrisi. Faktor seterusnya adalah nutrisi. Apa nutrisi yang ada dalam Situ Joy ni? Tak larat kita kalau nak makan satu hari berbagai sayur berkilo-kilo, buah berkilo-kilo kan. Nak ngunyah berkilo-kilo untuk mendapat segala vitamin dan mineral. Okey. Yang pertama, vitamin yang terkandung adalah vitamin A. Membantu kesihatan mata dan fungsi perlindungan terhadap penyakit. Okey, B2 dikenali sebagai riboflavin, sumber makanan bayi yang baik untuk merangsang pertumbuhan dan kulit. Kalau yang terbantuk tu kuranglah tu, kurang B2 kan. Terbantuk pertumbuhan. Pendek je. Mak bapak tinggi, anak pendek. Macam mana tu? Jadi kita bagilah susu Situ Joy. Okay, B12 menambah dan mengekalkan kesihatan darah serta sel saraf sesuai untuk wanita mengandung. Kalau sesuatu produk tidak sesuai untuk ibu mengandung, tidak sesuai untuk kanak-kanak bawah 12 tahun, itu tandanya adalah suplemen. Kita sesuai untuk semua usia sebab kita adalah minuman nutrisi ataupun makanan lah, bukan suplemen dan bukan ubat. Jadi sesuai untuk ibu mengandung pun tak ada masalah. Lebih baik lagi dan menambah lagi kebaikan kepada ibu mengandung dan bayi dalam kandungan. Jadi sangat-sangat disyorkan. Kadang-kadang orang kita dah bagi tahu banyak kali, ada lagi orang tanya sesuai ke tak sesuai kan. Okay. Untuk kesihatan kulit, sesuai untuk yang mempunyai masalah kulit. Yes. Kak Sal kalau minum, buih-buih dia Kak Sal suka tepek kat muka. Dia kata, tak, nanti semut hurung. Dia tak ada gula. Mana? Dia bukan manis. Dia akan menegangkan kulit kita, mencerah kulit dia. Kita Kak Sal bawa tidur sampai pagi lagi. Dan pengalaman Kak Sal yang Kak Sal pernah kena chicken pox, seluruh badan, muka sampai seluruh badan, berlopak, berlubang dan berparut hitam. Kak Sal minum susu Situ Joy dan sapu bahagian kulit yang ada masalah. Alhamdulillah hari ini anda boleh lihat sendiri bagaimana kulit Kak Sal. Lopak tak ada, kesan parut dah tak ada. Alhamdulillah satu badan dah bersih. Bersih. Itu yang bestnya. Jadi satu lagi vitamin C, sesuai untuk kulit, sesuai untuk mempunyai masalah kulit tadi kan, vitamin C. Okey, vitamin D membantu proses penyerapan kalsium dan juga bertindak menguatkan antibodi tubuh. Sebab vitamin D sangat membantu menyerap kalsium supaya kalsium cukup di dalam badan kita. Dan vitamin E ialah antioksidan yang penting dalam pencegahan kanser dan penyakit kardiovaskular. Tahu kardiovaskular? Kardiovaskular melibatkan masalah jantung lah, berkaitan jantung. Jadi semua ya, cantik sangat aturan kolesterol punya kebaikan. Seterusnya, kandungan apa lagi? Faktor nutrisi tadi, itu mineral dan vitamin. Apa yang mineral terdapat dalam Situ Joy? Iaitu kalsium.
menguatkan tulang dan gigi serta mengawal kestabilan tekanan darah dan kekuatan otot. Okey, kalau tanpa tulang yang sihat, memang kita takkan sihat, akan menyebabkan darah pun akan bermasalah. Sebab tulang yang sihat akan menghasilkan sum-sum tulang yang baik, yang menghasilkan sel-sel darah yang sihat. Itu yang penting. Dia akan ketumpatan tulang. Kalau orang yang kalsium dia kurang, ketumpatan tulang semakin berkurangan, tulang dia akan ada lompongan ataupun tak padat lah, maksudnya jatuh sikit mudah patah. Yang paling takut sekali akan repot tulang. Itu yang sangat takut lagi. Dan hasil yang Kak San nampak, orang yang dah amalkan susu situ joy ini, dia orang jatuh susah patah. Biasanya terutama orang yang perempuan dia datang period setiap bulan, jadi kalsium dia mudah berkurangan, dan semakin menua, terutama menopause, kalsium dia semakin merosot. Kalau kita tak ambil penambahan kalsium, memang akan ada efek kepada masalah kalsium atau tulang kita. Dan hati-hati kalau anda ambil kalsium yang di pasaran. Sebab kalsium pun ada pelbagai, terutama ada dalam bentuk pil, ada dalam bentuk kapsul, dan ada juga dihasilkan dari cengkerang, adalah dihasilkan dari tulang. Tapi faktor mineral kalsium di dalam TC adalah, dalam situ joy adalah daripada susu. Itu yang lebih selamat untuk kita minum. Tak ada kesan sampingan. Dan dia akan dikawal oleh kandungan magnesium. Sebab kalsium ni dia tak boleh ambil berlebihan juga. Tetapi dengan hadirnya magnesium di dalam kandungan situ joy tadi, dia membantu menyalurkan tenaga ke seluruh badan dan tulang secara stabil lah. Bukan, kalau lebih dikeluarkan, terbuang, tidak disimpan. Dia ambil yang sepatutnya sahaja. Bagi balance lah, senang cakap. Okey, seterusnya zinc mempercepatkan penyembuhan luka serta perkembangan sel-sel otak. Sekali lagi, untuk memperkembang sel-sel otak, zinc ini yang bagus untuk anak-anak kita. Jangan takut untuk beri pada anak. Kalau dia agak kecil lagi, janganlah bagi banyak kan. Bagilah setengah macam tu. Kecuali dalam memang ada masalah. Macam cucu Kak Sar, dia ada masalah sebelum ni semput. Masa dia duduk rumah nenek dia, hampir setiap minggu masuk hospital. Salah makan masuk hospital, sedut gas. Bila balik ke sini, kami bagi Sidu Joy, alhamdulillah tak pernah kena lelah lagi. Ambil. Minta maaf Kak Sar, minum sikit . Sebetulnya Kak Sar belum berapa sihat, dari sakit mata bersambung dengan demam, bersambung macam-macam dengan sakit mulut. Tapi bukan alasan untuk Kak Sar menjalankan tugas ini untuk berkongsi tentang kebaikan Situ Joy, kebaikan produk TDC. Okey, seterusnya Phosphorus membantu pembentukan susu tulang dan gigi. Sekali lagi untuk tulang dan gigi. Bukan kalsium saja. Jadi phosphorus pun sama, membantu pembentukan susu tulang dan gigi. Potassium mengawal kestabilan tekanan darah serta sistem saraf. Dan Kak Sal salah seorang pesakit sistem saraf. Sampai buat fisioterapi dekat hospital bagai penat berulang tapi tak jadi apa, penat je yang dapat. Akhirnya dengan minum Situ Joy, tak sampai seminggu, alhamdulillah Allah bagi kesembuhan. Okay. Seterusnya adalah asid amino, merangsang pertumbuhan dan tumbesaran manusia. Kalau yang terbantuk tu kurang asid amino lagi satu. Jadi kita nak anak kita tinggi, cukup dia punya tumbesaran dia yang sepatutnya,
eloklah kita amalkan dan bagi kepada anak-anak ini. Jangan kedekut untuk kesihatan. Kadang-kadang ada orang sayang anak beli mainan macam-macam mahal-mahal, tapi nak beli produk yang baik macam ni dia berkira-kira. Jangan sekali-kali berkira-kira untuk kesihatan sebab mencegah lebih baik dari mengubati. Baik, seterusnya faktor kalsium. Formulasi unik yang ini untuk digunakan pembinaan tulang yang kuat dan sihat secara optimum, iaitu dihasilkan kalsium daripada gland Bayer nutritional. Dihasilkan daripada sana. Sumber mineral susu asli yang mudah diserap untuk pembentukan tulang terbukti lebih berkesan dalam meningkatkan kekuatan dan kepadatan tulang berbanding sumber kalsium lain. Ini yang tadi Kak saya cakap. Sebab kalsium ada dihasilkan dari cengkerang. Kalau anda amalkan yang dihasilkan dari cengkerang, lama-lama akan jadi batu karang. Kalau anda ambil dari tulang pun sama, kedua-dua tersebut akhirnya akan menyebabkan kerosakan buah pinggang. Jadi untuk masa singkat mungkinlah tak nampak, tetapi jangka panjang itulah yang terjadi. Jadi sangat tidak baguslah kita amalkan. Lebih baik kita ambil daripada sumber susu asli yang diambil khas sedut dia semata-mata dia punya kalsium dari susu. Dari tulang tu pula lagi teruk. Kita tak tahu tulang apa. Silap-silap bilang tulang manusia pun adalah sudah. Kita tak tahu. Kata tulang lembu. Okey, lembu tu dia boleh buktikan ke boleh dah sembelih ke belum? Yang inilah masalah besar. Itu hari Kak Sa pernah dengar ceramah daripada Profesor Madia Doktor perempuan nama dia pelik sikit tu. Susah nak sebut. TDC pernah panggil dia bercakap berkaitan tentang Hala Jakim. Dia terlibat dalam Hala Jakim. Dia cerita Hala Jakim ni nak dapat bukan senang. Bukan main suka-suka, bukan main boleh bayar-bayar tau. Dia akan kaji sedalam-dalam sumber. Dari mana datangnya bahan tersebut. Kalau tadi kata dari tulang. Tulang apa? Okey, dari lembu. Lembu sembelih ke tidak? Sebab ada di luar sana yang syarikat yang menghasilkan kalsium dari tulang, dia tidak dapat membuktikan tulang lembu tersebut lembu tu disembelih, jadi tidak dapat halal jakim. Dia orang terpaksa dapatkan halal yang di luar yang boleh dibayar. Ni yang kita takut. Kita nak halal dan thayyibah. Kita bukan nak halal semata-mata, nak halal dan thayyibah. Itu sangat penting untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Jadi kita kena ambil berat benda ni. Jadi kita punya tak perlu takut, dia adalah dinamakan Trucaldi-7. Sehalus-halus, kadar penyerapan yang sangat tinggi. Yang jadi tak perlu kita bimbang, tak perlu ada sanksi. Kita ambil situ joy melengkapi keseluruhan keperluan dalam badan kita. Membantu dalam pembentukan semula jadi tulang yang patah lebih cepat. Memang sangat-sangat. Saya dah banyak jumpa pengakuan tentang ni. Yang doktor kata, tunggu 6 bulan lagi baru dia patah dia baik. Tapi dalam masa yang sama, dia ambil susu situ joy dan bila buat medical check up, doktor terkejut dalam masa yang singkat tulang dia bercantum dengan baik sekali, dengan cantik sekali. Malah dia kata seolah-olah macam tak pernah patah. Macam tu sekali. Hebatnya kurniaan Allah ini kepada manusia. Kita je tak pandai menilai. Kan? Kadang-kadang orang tak tahu, tak nak ambil tahu. Jadi hari ini kita dah tahu, kita kena amalkan. Untuk seisi keluarga kita wajib ada situ joy dalam rumah sebenarnya. Kak Sal kalau tak sihat pun, satu keluarga ni cepat-cepat ambil produk TDC, terutama susu situ joy ataupun Clover. Okay, kita tengok kandungan dia, mineral.
kandungan mineral dalam tulang, dalam tulang manusia 25%. Dalam Trukar D7 24%, beza 1% saja. Phosphorus dalam tulang manusia mengandung 12%, dalam Trukar D7 12.5%. Dan magnesium dalam tulang manusia mengandung 0.37%, dalam Trukar D7 1.5%. Potassium dalam tulang manusia mengandung 0.7%, dalam Trukar D7 0.8%. Zinc dalam tulang manusia 0.009%, dalam Trukar D7 0.008. Dan copper dalam tulang manusia mengandung 0.0005, dalam Trukar D7 0.0004. Jadi keseluruhannya hampir 99% persamaan. Jadi sangat sesuai untuk tulang manusia. Kalsium Trukar D7. Jadi jangan ragu-ragu lagi, kita sama-sama amalkan untuk kehidupan yang lebih sihat. Seterusnya, produk Situ Joy. Kelebihan Situ Joy yang telah diluluskan KKM bukan sebarang. Nombor 1, tinggi kalsium membantu dalam perkembangan tulang dan gigi yang kuat. Penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Dan kedua, rendah lemak, bebas kolesterol. Itu yang penting. Orang ingat minum susu nanti banyak kolesterol. Makan kat luar dia tak takut makan. Dia tak takut minum. Teguk air sebarang. Tapi bila suruh minum Situ Joy nak tanya doktor dulu. Nak minum Coca-Cola tak tanya doktor. Ini masalah orang kita. Jadi kita kena ubah sikap kita, ubah pendirian kita. Kita tengok yang lebih baik untuk kesihatan seisi keluarga. Sebab tanpa kesihatan yang sihat, apa pun kita tak boleh buat. Kita banyak duit pun kita tak boleh buat apa, sebab hanya dah terbaring saja. Orang bawa makanan sedap-sedap pun kita tak boleh nak makan. Tak boleh nak jalan. Ada duit banyak tak boleh nak melancong kan. Kata kunci ketiga, immunity. Kata kunci ketiga, immunity. Immunity kunci ketiga. Seterusnya. Okey. Produk Situ Joy. Okey. Cadangan penggunaan. Dewasa 1 hingga 2 paket sehari. Tengoklah keadaan kesihatan dia. Kak Sal sangat assurekan tak kira siapa. Permulaan yang tak pernah mencuba, terutama orang yang tak pernah mengamalkan produk suplemen apa-apa pun, kita mesti bermula sedikit. Jangan tiba-tiba kita terus bagi kau terus minum 2 secet pagi, 2 secet tengah hari, 2 secet malam. Tumbang kawan tu. Nanti dia salahkan produk tu. Bukan produk tu yang salah, tapi cara pengambilan yang salah dan menyebabkan kepada askar yang banyak berlawan lah, saya cakap. Bukan kesan sampingan, tapi healing krisis yang teruk. Kadang-kadang dia tak tahan dan dia salahkan produk. Dia kata ni produk tak baik ni, tak bagus ni. Itu yang kita tak mau. Biar badan kita terima secara slow, sikit-sikit. Bagi dia serasi, bagi serasi yang penting. Begitu juga kanak-kanak. Kita bagi separuh sikit-sikit dulu. Jangan terus bagi banyak. Terkejut badan kawan. Kena pula kurang minum air kan. Itu yang kita tak mau. Senang ya nak ambilnya. Dah lah kita punya produk ni kan. Produk kita ni dalam bentuk secet. Senang dibawa ke mana-mana sahaja. Kak Sal pergi umrah pun bawa cukup senang. Dibandingkan kalau dalam bentuk, dalam tin. Dalam tin kita buka tutup, angin masuk. Buka tutup, bakteria pun masuk. Dan sukatan tak sama. Kadang-kadang bubur 1 skop penuh. Kadang-kadang bubur 1 skop tak cukup. Kan? Jadi untuk yang dah disukat ni memang sesuai untuk kita punya badan.
seharian keperluan badan kita lah. Kecuali orang yang ada masalah kronik. Walaupun masalah kronik, jangan terus bagi banyak sayang. Wajib bermula sedikit juga dulu. Bagi dia terasi, bagi dia badan dia boleh terima, baru naikkan dos. Dan Kak Sal sangat syorkan ambil sebelah malam sebelum tidur. Dalam keadaan kita tidur, badan kita rehat, biar dia buat kerja. Badan dia baik pulih diri dia sendiri. Tidur yang baik adalah waktu bermula 10 malam sehingga 2 pagi. Itu tidur yang sangat baik dan masa itulah pemulihan organ dalaman kita. Dia memulih diri sendiri, merepair diri sendiri. Dibantu oleh produk yang bagus dan baik tadi. Yang bagusnya ya. Hari ini kita tengok ramai anak-anak muda, tak kira siapalah, kadang-kadang kita pun tidur terlalu lewat malam yang dah lari daripada fitrah yang sebenar. Itu kehadirannya banyak penyakit yang tak disangka-sangka, yang dulu orang muda kita tak pernah dengar kena penyakit ni. Terutama kalau suka sangat berjaga malam sampai ke pagi ni. Efek pertama organ dalaman kita adalah hati. Hati berlemak lah, hati tu lama-lama akan jadi kanser hati. Jadi kena jaga juga. Dan kalau kita nak berjaga lepas pukul 2 malam atau 3 pagi, itu waktu yang baik tu sebab dalam Islam syorkan kita 2 ke atas atau pukul 3 ke atas tu waktu yang baik untuk kita bertahajud. Baru kita lebih sihat. Okey. Campurkan 1 paket dengan segelas air dalam 150 ml. Biasanya Kak Sal air suam atau air biasa macam air mineral ni lah. Senang nak buat ke mana-mana saja. Jangan menggunakan air panas atau sudu besi dalam penyediaan susu Citojoy. Kenapa? Sebab akan mengurangkan dia punya khasiat dalam kandungan Citojoy. Sebab dia agak manja. Abang ni manja, anak sulung. Jadi jangan guna air panas. Kita gunakan air suam atau air biasa, air mineral biasa. Tetapi untuk orang yang sudah ada masalah buah pinggang, kita syorkan air mineral yang tutup putih ataupun reverse osmosis. Sebab apa? Dia akan membersihkan dia punya darah, dia punya dalaman. Kalau kita mesti ambil dengan air mineral ya. Dan untuk orang yang ada cuci buah pinggang, jangan minum sebelum cuci buah pinggang, ambil selepas. Begitu juga orang yang kanser dia ada kemo. Kena ambil selepas bukan sebelum. Sebab selepas orang kemo dia memang tenaga dia memang teruk lah, memang down habis semua. Jadi kita kena ambil selepas, sebaik-baiknya begitu. Okey. Kandungan susu sebut susu skim, sebut kolesterol kompleks, kalsium susu, tukar D7 yang tinggi dan mengandungi bahan perisai yang dibenarkan. Cara penyimpanan, hindari pancaran matahari terus pada produk, simpan di tempat yang dingin dan kering. Itu yang penting. Kadang-kadang kita jemur lah dia. Jadi merosakkan kandungan khasiat di dalam Citojoy. Maklumat pemakanan. Inilah kandungan maklumat pemakanan yang ada di dalam Citojoy. Ingredient dia. Jadi kita tak perlu bimbang dengan mengamalkan Citojoy sebab dengan Citojoy ni dah beribu-ribu lah testimoni. Kalau nak cerita tak tercerita lah. Berbagai masalah penyakit boleh kita pengakuan dari live dari pengguna, bukan yang dibayar, yang betul-betul ikhlas dari hati nurani mereka yang telah sembuh. Ramai sangat. Contohnya Kak Sal sendiri
Macam bayi, jantung berlubang, sembuh, alhamdulillah. Mata dia tak nampak, doktor kata dengan situ joy mak dia menyusukan dia, alhamdulillah sembuh. Banyaklah kalau nak cerita tu tak tercerita lah. Anda boleh search sendiri dalam internet, dalam YouTube pun ada. Testimoni ni banyak sangat. Okay. Okey, sekarang dah selesai dah apa cerita tentang Sibu Joy. Kita sekarang tengok apa yang anda tanya ni. Terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, Kak Sal hanya berkongsi dari hati untuk semua. Kita sama-sama menyebarkan kebaikan produk untuk tengok orang lebih sihat, bertambah sihat dan sihat pekik juga. Bila kita dapat produk yang bagus, kita akan berkongsi kebaikan, kita akan dapat kebaikan yang lebih lagi. Terima kasih semua. Akak serahkan kembali kepada Zola Fizi untuk ini, ataupun ada apa-apa pertanyaan boleh tanya. Okey, terima kasih Puan Salmiah atas kongsian cukup padat itu tadi. Jadi semoga segala manfaat dan ilmu telah diberikan kepada kita pada pagi ini dapat kita amalkan untuk hari kehadapannya. Jadi sebelum itu boleh buka mic untuk kita takarkan gambar dulu sebelum kita memulakan sesi soal jawab. Mohon untuk semua bukakan kamera dulu. Kak Sal boleh endkan share screen tak? Oh, Stop share. endkan. Mana? Stop share. Okey je. Okey. Okey. Ready semua? Ready, buka kamera. Page 1 ready. 1, 2, 3. Page 2 ready. 1, 2, 3. Page 3, 1, 2, 3. Page akhir sekali, 1, 2, 3. Okey, bagi mana-mana peserta yang hadir ke Zoom pada pagi ini, yang ingin bertanyakan soalan bolehlah membuka mic, bertanyakan terus kepada speaker Puan Salmiah kita. Tuan Pengerusi. Speaker katanya. Good morning lah. Good morning. Boleh bertanya. Morning. Selamat pagi. Ini saya Mr. Heng. Heinrich 57. Saya tak kita soalan yang dikemukakan untuk tanya kita pasal borang apa tu semua. Kita tak pernah pergi TDC counter macam mana? Jawab je. Sebab kita berurusan dengan orang yang hantar barang tu, hantar sampai rumah, kita tak pergi berurusan dengan counter. Oh ya, borang tu hanya berkaitan dengan dealer yang hanya pergi berurusan dengan Wisma ataupun di TDC yang lain lah. Maksudnya walk-in sahaja. Kalau yang bagi pos, itu tak payah isi lah. betul. Yang berkaitan sahaja. Berkaitan saja. Okey. Sebab selalu kalau saya MD hantar sampai rumah, kita tak ada beri urusan dengan dekat kaunter. Jadi tak payah isi lah, Cik. Ya, betul, Tuan. Oh, tak payah isi lah. Okey, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Mas Dia. Saya dah isi semua, tapi when comes to yang berinteraksi dengan HQ tu, saya mula tak isi. Lepas tu bila saya submit, tak boleh submit pula. Sedangkan saya tak pernah berurusan dengan ibu pejabat secara semuka. Macam mana tu? Sama dengan Encik tadi punya soalan.
Oh, okey Puan. Yang tu nanti saya WhatsApp Puan secara personal boleh, sebab untuk yang Zoom ni saya hanya open untuk soalan berkaitan dengan tajuk situ Joy sahaja. Nanti Tapi saya saya hantar personal juga, pada Puan ya. saya letak juga jawapan kerana saya rasa semua Mm-mm. yang wakil saya pun hantar kat situ pun dia kata semua okey. Jadi saya ambil semua okey je lah. Okey lah, nanti personal message pada saya ya. Terima kasih. Okey Puan. Ada apa-apa soalan tak daripada peserta yang berkaitan dengan tajuk? Mungkin dia orang dah serap semua ilmu-ilmu tadi tu. Kan? Betul. Ilmu dalam slide tadi tu padat dah. Kalau dia orang ikuti betul-betul secara detail, secara tekun, memang dapat. Assalamualaikum. Ada soalan. Ya. Saya Cik Zul daripada Sungai Petani ya. Ya. Okey, soalannya adalah apakah nama susu tersebut, susu Situ Joy tu, kenapa tak boleh dibancuh dengan air panas dan juga dengan sudu? Apakah reaction kalau terlanggar pantang tu? Terima kasih. Kalau terlanggar pantang kadang-kadang orang ni excited sangat kan, dia terlanggar pantang. Itu sebabnya. Sebabnya kenapa Kak cakap tadi, dia agak manja. Dia sensitif. Sebab tak ada macam itu sebab kenapa hadirnya Colever. Colever dia dah membaluti kolostrum tersebut, jadi ada dinding yang menahan daripada haba kepanasan. Jadi jika anda nak tak kisah untuk minum dengan air panas, dengan kopi, duduk kat panas ke tak ada masalah, tukar kepada Colever. Sebab di Colever sudah dibaluti kolostrum tersebut. Dulu sebab pengeluaran pertama, teknologi itu tidak diwujudkan lagi. Itu sebab hadirnya Colever. Terpulang pada anda lah. Tapi kadang ada orang masih nakkan Situ Joy. Sebab orang dah biasa dengan Situ Joy. Sehingga hari ini pun permintaan Situ Joy sangat tinggi. Walaupun ada pantang dia macam tu. Hanya cara kita je, dia akan bukan hilangkan semua khasiat tersebut. Cuma kurangkan sedikit dia punya khasiat. Sama macam madu. Madu pun disuruh kita dengan sudu plastik, bukan sudu besi. Kebanyakan benda yang semula jadi, yang fitrah ni, dia syurkan kita dengan sudu plastik, tak syurkan dengan sudu besi. Bukan susu Situ Joy saja. Itu kalau anda faham, kalau anda ambil tahulah. Menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Kadang-kadang orang excited ni dia terlampau excited, dia bancuh je dengan air panas, langgar pantang semua kan. So adalah lebih baik kalau dia dengan air suam dan juga tidak menggunakan sudu besi lah kan. Ya. Okey, terima kasih Puan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Tuan Pengurusi Mr. Heng, yang tadi tu, yang ada satu soalan saya tanya lagi. Hello. Ya. Ini yang Situ Joy sebenarnya dia ada gula tak? Sebab ada tulis sini per serving ada 7.6 gram. Kenapa? Okey. Gula yang ada di dalam produk semua produk TDC bukan gula yang ditambah dari luar. Dia terkandung dalam susu itu sendiri yang semula jadi. Bukan yang semula jadi. Dalam susu lembu yang kita bawa perah, kalau kita betul-betul minum, amati, terasa kemanisan dia. Memang yang asli yang ada dalam tu, dia bukan yang ditambah. Terima kasih. Itu sebab dia boleh mengawal orang yang ada masalah kencing manis. Kalau dia ada gula, bertambahlah kencing manis kan. Ya, betul. Ramai orang sembuh dengan Situ Joy. Bermakna dia natural lah daripada susu sendiri lah. Ya, betul. Macam fruit, macam buah tu fructose macam tu lah. Ya, betul. Macam tu ya. Okey. Dia bukan yang ditambah. Ya, okey. Terima kasih. Ya, sama.
Assalamualaikum Kak Sal. Waalaikumsalam. Hai Kak Sal, Nashirah ni. Ya, ya. Boleh Kak Sal terangkan semula tentang true call? True call ada one slide yang Kak Sal cerita tentang true call. Apa itu? Oh, Tukar D7. Okey. Tukar D7 ni dia diimport dia buat kalsium ni dari susu. Dia ambil kalsium dari susu. Kan akak cakap tadi kalsium ni dari 3 sumber. Daripada cengkerang, daripada tulang dan daripada susu. Tukar D7 ni dia punya kalsium dari susu. Susu yang khasiat yang tinggi juga macam lembu bovin tadi. Dia keluarkan semata-mata kalsium yang ada di dalam susu itu untuk ditambah dalam kita punya susu Situ Joy. Diimport daripada kalau saya silap kata Norway. Dia gabungkan dengan Situ Joy. Dia bukan kalsium yang lain. Kalsium yang lain ada yang tiruan, ada yang dari sumber yang lain nak cakap tadi, akan ada kesan sampingan. Dan dia sangat halus. D7 dia terlalu halus. Dia mudah diserap oleh badan kita. Jadi terbaiklah. Mana kalsium yang terbaik di dunia. Datang pun dari asal pun dari lembu. Asal pun dari susu. Asal pun dari susu, bukan dari bahan lain. Okay. Jadi kita tak takut pasal halal ke pasal apa semua kan. Jadi dia dari susu. Okey Kak Sal, terima kasih. Ya, sama. Ya, Assalamualaikum. Boleh tak saya nak tanya untuk jarak macam jarak contoh dah makan obat hospital tu kan. Produk kita Okey. Orang yang mengambil ubat hospital, kita tak suruh dia, kau kena berhenti ubat hospital, kau kena minum ni saja. Jangan. Kak Sal selalu assurekan kepada dia orang, ambil ubat Situ Joy sejam sebelum atau 1 jam selepas. Kenapa? Kalau kita ambil bersama, dia bukan tak baik. Dia akan menetralkan ubat. Ubat dia tak kuasa. Jadi kita tak nak jadi doktor kepada orang tu supaya dia ambil bersama dengan ubat. Dia akan tak ada kesan lah ubat tu. Maksudnya. Jadi kita jarakkan, biar doktor sendiri yang akan bagi arahan kepada pesakit. Bila dia tengok keadaan pesakit menurun, contohnya kencing manis dah menurun, dia punya masalah penyakit dia lah semakin membaik, doktor sendiri akan mengurangkan ubat dia. Itu maksud kasar. Jadi jangan suruh dia berhenti ubat. Terus ambil tapi jarakkan masa. Itu sahaja. So far dah ramai yang ikuti cara kita. Akhirnya doktor sini akan kurangkan ubat. Kebanyakan orang yang tak ambil alternatif macam ni, dia semata-mata bergantung buat hospital, dia bukan bertambah kurang ubat dia, malah bertambah banyak. Dari penyakit 1 jadi 2, 2 jadi 3, lalu 4 beradik. Makin lama makin banyak ubat dia ambil, makin lama darah dia semakin pekat, makin lama darah dia semakin kotor, bertoksit, malah makin banyak penyakit. Itu bezanya orang yang cuba berikhtiar dengan alternatif begini. Jadi kita showkan dia, jarakkan saja. Doktor sendiri akan cek keadaan penyakit dia. Boleh?